Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-126. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-80 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Orang-orang munafik itu sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau, wahai Muhammad, meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah sab'in pada ayat ke-80 surah At-Taubah ini bukanlah angka yang di bawah 71 dan di atas 69. Tetapi ia digunakan dalam erti banyak. Memang penggunaan bahasa Arab menggunakan angka 7 untuk menunjukkan banyak. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-80 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kaum muslimin di sepanjang zaman bahawa terdapat di kalangan orang munafik itu mereka yang tidak segan silu mengucapkan janji dan ikrar dengan bersaksikan nama Allah bahawa sekiranya mereka beroleh kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rezeki dan kemudian kemudahan hidup, maka mereka akan memberi sedekah dan sumbangan kepada fakir miskin dan kepada jalan kebajikan. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemudahan dan rezeki, maka mereka memungkiri janji mereka sebelumnya, bersikap angkuh dan bakhil di samping menentang perintah Allah dan Rasulnya. Di samping itu terdapat pula sebahagian orang munafik yang suka mengejek dan memandang rendah kepada orang beriman yang memberikan sumbangan yang sedikit di jalan Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu taala menyatakan bahawa perbuatan buruk seperti itu amatlah dimurkai Allah, sehingga dia memberitahu Rasulnya bahawa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon ampun atau berdoa untuk orang munafik itu sebanyak 70 kali sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa mereka. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid menukilkan pandangan Az-Zamakhsyari dengan menyatakan bahawa sebutan angka 70 itu adalah untuk menunjukkan bilangan yang banyak dengan tujuan untuk memberitahu Rasulullah SAW bahawa berapa banyak sekalipun baginda memohon ampun untuk orang munafik tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala
tidak akan mengampunkan mereka kerana mereka biadab dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan memberi hidayah kepada orang yang derhaka dan menentangnya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-80 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa walaupun kamu meminta ampun untuk mereka, untuk orang munafik berulang kali, Allah tidak akan memberikan keampunan kepada mereka. Mereka diperlakukan demikian kerana mengingkari keesaan Allah dan mengingkari sifat-sifatnya, sebagaimana mereka mengingkari wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Allah tidak memberi petunjuk dan tidak memberi jalan kebajikan kepada orang yang fasik kerana menurut sunnatullah memberi petunjuk kepada mereka yang terus-menerus berperilaku munafik tidak ada gunanya. Mereka tidak mahu memperbaiki akhlaknya dan tetap saja berlaku munafik. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitab tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-80 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini memperingatkan mengenai sunnatullah, peraturan Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan manusia. Bahawa orang yang sudah sangat mendalam kefasikan dan derhaka, memandang serba salah sebagai segala perbuatan orang yang baik, sedangkan mereka sendiri tidak sudi berbuat baik, yang mana kejahatan dan perbuatan buruk telah mengepung segenap hidup mereka. Sudah hilanglah dari dalam lubuk hati mereka kesediaan untuk menerima iman. Bandingkanlah ayat ini dengan ayat 5 dan 6 surah Al-Munafiqun. Iaitu walaupun kaum munafik itu telah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk diampunkan kepada Tuhan, namun mereka tetap berpaling. Maka dijelaskanlah bahawa meskipun Rasulullah SAW memohon keampunan atau tidak memohonkan keampunan, namun Allah tidak akan memberi keampunan orang seperti itu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahawa walaupun 70 kali dimintakan keampunan, tidaklah mereka akan diberi ampun. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa bandingkanlah kembali dengan ayat 74 yang terdahulu, iaitu jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Artinya, mereka sendiri yang berusaha melakukan koreksi kepada diri sendiri, lalu benar-benar bertaubat itu kembali kepada kebenaran. Dengan demikian, kemungkinan mereka diampuni. Ada pun pertolongan orang lain. Walaupun orang lain itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tidaklah ada kekuasaan untuk mengubah orang yang telah sesat itu. Walaupun 70 kali, iaitu hitungan banyak yang biasa dipakai orang Arab, berulang-ulang memohonkan ampun untuk dia, namun ampunan tidaklah akan diberikan. Setelah dibongkar rahsia hati dari berbagai ragam orang munafik itu, maka sekarang diulang kembali membongkar pula rahsia hati dan orang munafik yang telah meminta izin tidak akan turut berperang ke medan Tabuk itu. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-80 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa orang kafir tidak layak dipintakan keampunan jika mereka sendiri tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber pemberi ampun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-80 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan mengenai penegasan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sikap orang munafik itu adalah sama dengan orang kafir dan tidak berhak memperoleh keampunan. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya baginda memohon ampun sebanyaknya atau tidak memohon ampun, maka keadaan mereka adalah sama. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak akan memberi keampunan kerana keingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, dalam sebuah hadis daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, dia telah berkata, ketika mana Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya iaitu Abdullah telah pergi menemui Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi agar diberikan baju baginda untuk dijadikan kain kafan bagi menutupi jenazah ayahnya. Maka Nabi pun memberikan baju baginda untuk dijadikan kain kafan. Kemudian
Abdullah meminta Nabi untuk mensolatkan jenazah ayahnya dan Rasulullah SAW bangun untuk menunaikan solat ke atas jenazah Abdullah bin Ubay. Kemudian Umar bangun dan memegang baju Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah kamu akan mensolatkannya? Sesungguhnya Allah telah melarang kamu untuk mensolatkannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan aku pilihan dengan firman-Nya. Orang munafik itu sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau, wahai Muhammad, meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, dan aku tambah lebih daripada 70. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini memberi petunjuk bahawa diharamkan untuk solat, meminta doa keampunan dan berdiri di kubur orang munafik untuk mendoakannya. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay dan hanya meminta doa untuknya sahaja, tetapi Imam Al-Qurtubi telah menolak pandangan tersebut kerana ia bertentangan dengan hadis sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-80 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap umat Islam perlu menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi keampunan kepada orang munafik sama ada kita meminta ampun untuk mereka sebanyaknya ataupun tidak meminta ampun sekalipun. Di sisi Allah, semua amalan orang munafik tidak akan dipandang olehnya. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bermuhasabah diri akan sikap orang munafik seperti memungkiri janji, sombong dan melanggar perintah Allah, agar semua sikap yang buruk tersebut tidak ada dalam diri setiap Muslim, kerana Allah sangat murka terhadap sikap orang munafik. Ketiga, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya sedar bahawa telah banyak ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran memfokuskan sikap buruk kaum munafik yang sentiasa ada di sepanjang zaman. Oleh itu, berdoalah kepada Allah agar kita sentiasa dijauhi dari berperangai buruk seperti kaum munafik. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.